Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terdedah akhirnya, senarai duit zakat nafas didakwa diberi kepada parti politik. Bekas ahli jemaah pengarah AJP Nafas, Syam Gaz, meneruskan siri pembongkarannya. Berhubung salah guna dana pertubuhan itu yang didakwa berlaku pada tahun 2016 ketika Barisan Nasional mentakbir. Wow, ini betul-betul mengejutkan kita semua. Bahawa ianya berlaku ketika Barisan Nasional mentakbir. Ini memang luar biasa. Beliau mendedahkan senarai penyalahgunaan duit zakat nafas yang didakwa sebanyak 2,913 juta telah disalurkan kepada parti politik dan agensi tidak berkaitan dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Kata beliau, duit itu sepatutnya digunakan untuk membantu asnaf zakat dalam kalangan 900,000 lebih ahli peladang seluruh negara. Tetapi telah disalah luluskan untuk kegunaan pemimpin dan parti politik. Antara perkara yang dilihat pada tahun 2017, wang yang telah disalurkan kepada Pusat Khidmat Ahli Parlimen berjumlah RM32.000 dan pada 2 hari bulan 6 2017 juga Pusat Khidmat Ahli Parlimen yang lain turut menerima RM500.000. Pada 7 hari bulan 6 2017, Pusat Khidmat Ahli Parlimen turut menerima RM70.800. Dan pada 8 hari bulan 6 2017, Pusat Khidmat Ahli Parlimen lagi menerima RM97.400. Pada 14 hari bulan 6 2017, dinyatakan bahawa tabung kebajikan telah diberikan sebanyak RM500.000. Dan pada 14 hari bulan 6 juga 2017, mayang parlimen diberikan RM200.000. Pada 19 hari bulan 6 2017, Pusat Khidmat Ahli Parlimen sekali lagi mendapat RM20.000. Pada 23 hari bulan 6 2017, Pertanian dapat RM180.000. Dan pada 10 Julai 2017, Pertanian menerima RM11.300. Jumlah keseluruhan adalah RM1.611.300. Bukankah ini satu jumlah yang sangat banyak? Lim Sian Si kenapa tak berani saut cabaran debat isu nafas? Saya dah ada senarai penyalahgunaan duit zakat nafas RM2,913 juta kepada parti politik dan agensi tidak berkaitan, kata beliau. Betapa ramai anak-anak ahli peladang, pesawah dan petani tidak dapat sambung belajar ke universiti sebab hasil tani mereka merosot akibat kemarau, banjir, hasil pendapatan rendah sebab pemotongan padi tinggi, penipuan benih padi sah dan kualiti racun cap ayam, kapitalis kilang pula, cekik darah, beli padi murah dan banyak lagi. Duit itu sepatutnya digunakan sebaiknya, tetapi dihabiskan untuk program-program parti politik, katanya di Facebook. Hantaran dibuat beliau sebagai reaksi kepada respon Lim Sian Si atau nama sebenarnya Eric C. To yang baru-baru ini mendakwa isu berkaitan nafas sebagai episode terbaru drama Parti Amanah melibatkan institusi penting kerajaan yang menjaga petani. Syam Gaz sebelum ini berkata jika dia mendedahkan senarai penuh ke mana duit-duit zakat itu disalurkan, pemimpin Lim pasti akan tertunduk. Dalam pendedahan terbaru hari ini, Syam Gaz mendedahkan 7 lagi penyelewengan dana membabitkan nilai lebih ratusan juta hingga menyebabkan nafas kerugian lebih 50 juta ringgit, termasuk Nombor 1, pemilihan ibu pejabat nafas di Damansara. Nombor 2,
pembelian ladang sawit di Sungai Karap Miri. Nomor 3, pembelian baja 40 juta tan tidak ikut spesifikasi bernilai 70 juta ringgit. Penyewaan Wisma Peladang Bukit Bintang. Nomor 5, pembelian baja Bayo Serbaguna. Nomor 6, salah guna RM2.9 juta wang zakat peladang. Dan ketujuh, pembelian kilang nafas feed mill Sendirian Berhad di Muar. Kami dah buat laporan SPRM pada Februari 2020 waktu PH jadi kerajaan 22 bulan. Lepas PN berkuasa, kenapa kamu membisu? Selain laporan kami masih ada, ujarnya. Sebelum ini, SPRM mengesaki wujud kartel yang menguasai pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi di sebuah pertubuhan bernilai RM1.8 bilion ringgit. Beberapa siri pembongkaran telah dilakukan SPRM di sekitar Kuala Lumpur, termasuk di Ibu Pejabat Pertubuhan berkenan, kementerian dan 9 syarikat yang mendapat projek berkaitan. Sumber berkata, siasatan SPRM akan menjurus kepada kesalahan rasuah dalam perolehan baja atau bahan mentah daripada syarikat-syarikat terpilih. Saudara-saudara sekalian, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazil Unity Channel. PAS, UMNO, dan Bersatu. Betulkah mereka akan bergabung? Dan kalau mereka bergabung, sejauh mana ia memberi impak positif, impak kekuatan kepada 3 parti berteras Melayu ini? Mampukah mereka bergabung? Sebenarnya, gabungan Parti Melayu, UMNO, Bersatu, dan PAS agak mustahil untuk dapat digabungkan. Itu karena dihalang kehendak jadi ketua, kata penganalisis. Penganalisis berpandangan UMNO, Bersatu, dan PAS tidak akan dapat bekerja sama. Walaupun sibuk PAS cuba membentuk pakatan dengan UMNO dan Bersatu dalam satu pakatan, itu hampir mustahil dapat dilakukan. Banyak perkara yang mungkin menghalang selain daripada mahu menjadi ketua, saling mau jadi ketua, tak mau jadi pengikut saja. Faktor pengagihan kerusi dalam pilihan raya juga akan menjadi penghalang nomor 1 kepada gabungan Parti Melayu ini. Ini apabila hanya kawasan Melayu yang mungkin akan memberikan mereka kerusi. Gabungan yang lain pula sukar. Impian untuk melihat UMNO, Bersatu, dan PAS bergabung barangkali akan meleset lantaran persaingan antara mereka untuk menjadi suara dan ketua orang Melayu menurut penganalisis. Malah, pakar berpandangan ia barangkali tidak relevan hari ini memandangkan Parti Melayu berpotensi menjadi kerajaan ialah sesiapa yang dapat bekerja sama dengan bukan Melayu. Lau Ziwe dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, jika gabungan 3 parti itu terbentuk, sesiapa yang menjadi pemimpin tertinggi, suara mereka akan dapat mengatasi suara bukan Melayu. Persoalan sekarang adalah, ketiga-tiga parti Melayu ini masih dapat bekerja sama atau tidak? Jawabannya tidak. Sebabnya ketiga-tiga itu hendak menjadi ketua, katanya kepada FMT. Beliau memetik perhatian kepada gandingan PAS UMNO dalam Mufakat Nasional MN dan PAS Bersatu dalam Perikatan Nasional PN yang berhasil lantaran PAS sudi menjadi nomor 2. Namun, prestasi PAS hari ini menunjukkan yang ia juga berpotensi menjadi ketua dalam kalangan Parti Melayu, malah untuk mengemukakan calon Perdana Menteri. Jadi persoalan sekarang adalah bagaimana kerjasama itu kena wujud, katanya lagi. Impian melihat Parti Melayu bawah satu gabungan ditimbulkan oleh ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Ridzuan Yusof dalam temu bual dengan utusan Malaysia semalam.
Temu bual itu muncul ketika Rizwan akan mempertahankan jawatan dalam MPT pada pemilihan bersatu kali ini. Impian itu bagaimanapun ditolak oleh ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zarkasi yang menyifatkan naratif tersebut sebagai basi dan peluang berkenan sudah berlalu. Fellow Majlis Profesion Negara Azmi Hassan menyifatkan impian menggabungkan Parti Melayu agak mustahil. Sedangkan UMNO PAS dalam MN pun tak dapat bertahan lama dan tidak dapat dikembalikan pemufakatan itu, apalagi bila dicampur dengan parti lain seperti Bersatu umpamanya, kata beliau. Azmi berkata, usaha itu memerlukan seorang tokoh natural yang dapat mengembalikan kesepakatan orang Melayu. Saranan ini walaupun begitu ideal, tetapi ianya mempunyai sesuatu kekuatan. Kerana dalam keadaan politik sekarang yang mana tiada satu parti pun menjadi dominan, nampak agak kucar kacil dalam kestabilan keharmonian politik kita, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, tinggalkan komen Anda.